once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم.
a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada hari ini? Sihat semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Jadi bagaimana kita hari ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah pada hari ini? Okay, saya harap semuanya sudah bersedia dengan kitab masing-masing dan juga buku catatannya yang akan dicatatlah berkenaan dengan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik muslimah, jadi hari ini kita akan masuk pada perbincangan yang baru. Minggu lepas, Ustazah dah simpulkan berkaitan dengan apa? Misi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menentang ataupun menumpaskan gerakan murtad ataupun golongan riddah. Jadi kita dah habis perbincangan, yang mana misi ini sudah selesai. Jadi sekarang selepas itu kita ada misi yang lain. Bolehlah masukkan sekali kita ni. Kita ada misi yang lain, iaitu untuk membincangkan berkenaan dengan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an meluaskan wilayah Islam pada masa itu. Jadi kita akan mula di sini ya pada halaman 145. Ya, kita akan mula pada halaman 145. Betul, okey. Kita akan mula pada halaman 145. Kita akan membincangkan berkenaan dengan bahagian yang keempat yang ada dalam kitab kita ini, yang mana tajuknya ialah penaklukan di negeri Iraq. Okey, penaklukan di negeri Iraq pada zaman pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, dan kita letakkan ia sebagai fasa pertama. Kalau dalam kitab kita disebutkan begini, period yang pertama. Okey, baik. Jadi di sini ya muslimah, kita lihat begini. Dalam fasa yang pertama ini, bagi saya panglima perang yang telah diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan peluasan wilayah tersebut ialah Khalid ibn Al-Walid. Sebab kalau kita lihat pada perbincangan kita minggu lepas berkenaan dengan golongan riddah, yang mana yang terakhir tu yang kita bincangkan yang berada di Oman, panglima perangnya bukan Khalid ibn Al-Walid, kan, diberikan kepada orang lain. Namun kita lihat Khalid ibn Al-Walid, tugas beliau sebagai panglima perang pada masa itu dia tidak terhenti untuk misi menumpaskan golongan ar-riddah. Dia tak berhenti di situ. Tetapi di sini kita dapati Abu Bakar radhiyallahu an, beliau extend lah, kan, maknanya dia lanjutkan lagi tugas Khalid ibn Al-Walid untuk satu misi yang besar, lebih besar daripada itu. So di sinilah permulaannya kisah bagaimana Khalid ibn Al-Walid beliau meneruskan ekspedisi ataupun amanah, tanggungjawab yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada beliau. Baik muslimah, kita baca kitab kita pada hari ini, lihat pada perenggan yang pertama di halaman 145. Baik, usaha ya Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan negeri Iraq pada period pertama ini, iaitu pada fasa pertama ini, merupakan langkah awal penaklukan wilayah-wilayah timur pada masa Khulafa Ar-Rashidin berikutnya. Jadi kenapa kita kata ia sebagai satu period yang pertama ataupun fasa pertama dalam perbincangan ini? Kerana ia merupakan titik permulaan bagi pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Sebab kalau nanti kita akan bincangkannya, Khulafa Ar-Rashidin ini bukan Abu Bakar sendiri, maknanya bukan beliau seorang. Maksudnya selepas kewafatan Abu Bakar, kita ada khalifah-khalifah yang berikutnya yang menggantikan tampuk kepimpinan yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu an. So, kita lihat
apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an, pada perbincangan ini merupakan satu titik permulaan untuk meluaskan wilayah Islam pada masa itu, yang mana seterusnya nanti diusahakan ataupun diteruskan oleh khalifah-khalifah yang berikutnya. Jadi kira ia merupakan satu perkara yang penting. Kalau Khalifah Abu Bakar tidak mulakan, mungkin di sana tidak ada permulaan lain yang dibuat. Mungkin ada, wallahu alam, cuma di sini kita lihat merupakan satu peranan yang besar yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu an sebagai seorang khalifah yang terlebih awal mengorak langkah membuka wilayah Islam di kawasan-kawasan timur, iaitu antaranya yang bermula di sini ialah di negeri Iraq. Jadi pada period perdana ini ataupun pada period yang awal ini kan kita dapati pasukan itu dipimpin oleh panglima perang Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu an, kan, dan di situ diletakkan sebagai perinciannya. Okey, perincian yang akan kita bincangkan di sini. Baik. So kita lihat begini muslimah. Pengiriman Khalid ke Iraq. Okay, kalau kita lihat pada muka surat 145 itu sendiri, kita dapati bahawa Khalid ibn Al-Walid dihantar oleh Abu Bakar radhiyallahu an selesai penaklukan Yamamah. Ini kes apa? Kes apa tu? Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Sebab tu tadi saya kata misi Khalid ibn Al-Walid tidak dihentikan di situ. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an melakar satu rancangan ataupun satu plan untuk Khalid ibn Al-Walid teruskan. Jadi selepas dia berjaya menakluki Yamamah, iaitu menumpaskan gerakan ataupun golongan murtad di Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, iaitu seorang nabi palsu, di situ dia pun diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk berangkat menuju Iraq, kan? Yang mana disusun strateginya penaklukan itu bermula daripada sebuah negeri yang bernama Al-Ubullah. Okey, Al-Ubullah. Jadi cuba lihat ya muslimah di situ, selesai penaklukan Yamamah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid ibn Al-Walid berangkat menuju Iraq dan memulai penaklukan Selat India, iaitu yang popular dengan nama Al-Ubullah. Kemudian barulah dia masuk ke Iraq dari arah bawah. Okay. Dan di sini kita dapati ada beberapa arahan yang diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn Al-Walid serta pasukan yang dibawanya untuk menuju ke Iraq itu. Okay. Maknanya di situ ada banyak amanah, ada banyak pesanan yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn Al-Walid untuk dia pimpin ketenteraan yang telah dia susun tu tadi kan, menuju ke Iraq. Bukan Abu Bakar kata, okey, Khalid pergi Iraq, tumpaskan semua orang di situ. Tidak, bukan begitu. Tapi di sini Abu Bakar berikan pesanan demi pesanan kepada Khalid ibn Al-Walid untuk beliau pegang ketika menjalankan misi ini. Baik, kita lihat di sini muslimah. Arahan Abu Bakar radhiyallahu an yang pertama, okey, yang dia pesan kepada Khalid ibn Al-Walid. Apa arahannya? Dia kata ialah perlu menarik hati masyarakat yang ada di tempat yang ingin mereka takluki itu dan berdakwah tentang Islam. Jadi kita di sini, Abu Bakar radhiyallahu an, dia tak kata pergi terus perang, bukan gitu. Namun pertama dan utama yang beliau pesan kepada Khalid ibn Al-Walid ialah tarik hati masyarakat dan dakwah Islam terlebih dahulu. Bagi saya, arahan Abu Bakar radhiyallahu an ini, ia menolak dakwaan mana-mana pihak yang mengatakan Islam tersebar dengan pedang. Islam tidak tersebar dengan pedang. Sebab apa? Bila kita rujuk kepada sejarah, kita dapati pihak pemerintah kerajaan Islam Madinah tidak mengarahkan. Pertama sekali, pesanannya ialah, iaitu daripada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sendiri.
tarik hati masyarakat dan dakwah Islam. Itu dulu. Bukan perang. Ya, bukan perang. So, bila kita lihat di bawah dalam kitab kita di sini, sebenarnya ada 3 perkara yang beliau pesan kepada Khalid. Iaitu pertama yang ini, yang lagi 2 tu Ustazah tak letak sini lah sebab sengaja nak suruh baca kitab tu. Okay? Kalau tak semua tengok sini je. So, lihat kitab masing-masing. Di situ, apa kata Abu Bakar kepada Khalid? Pertama, beliau kata, menarik hati masyarakat dan mendakwahi mereka kepada Islam. Ya, tarik hati masyarakat dan dakwah mereka kepada Islam. Kemudian, kedua, jika mereka tidak menerima, jadi kalau mereka tak terima Islam ini, maka ambillah jizyah dari mereka. Maknanya di sini kita ada perdamaian. Okey, kalau tak nak terima Islam tak apa, tak ada masalah. So maknanya bayar jizyah. Jizyah ni kita panggil sebagai, nak kata tax pun boleh lah dalam bahasa kita ni. Tax yang mana kita taat setia kepada kerajaan Islam Madinah. Okey, maknanya kalau nak bayar jizyah, dipersilakan. Tak nak masuk Islam, okey. No problem, tak ada masalah. Tapi kalau nak perdamaian, bayar jizyah. Kemudian, dan jika mereka menolak jizyah, baru, ini kita panggil sebagai yang terakhir. Barulah, kalau mereka pun nak berperang, kan? Sebab kalau tak nak bayar jizyah, maknanya mereka nak berperang. Begitu. Tapi kalau bayar jizyah, ada perdamaian antara kedua belah pihak. Jadi kalau tak nak bayar jizyah dan mereka nak berperang, barulah perangi mereka. Jadi ini arahan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid ibn Al-Walid pada masa itu. So, kita lihat begini. Abu Bakar pesan kepada beliau agar tidak memaksa seorang pun untuk ikut bersamanya. Jangan paksa. Ini kata Abu Bakar. Jangan paksa. Okey, jangan paksa. Dan jangan sampai Khalid meminta bantuan kepada kaum murtad. Dan kalau sekiranya ada di kalangan golongan murtad ini dan perlu untuk berperang dan sebagainya, jangan minta bantuan daripada mereka yang telah murtad. Kemudian di antara instruksinya, iaitu di antara arahan yang beliau berikan kepada Khalid ibn Al-Walid di sinilah untuk meminta orang Islam yang ditemuinya untuk ikut menyertainya. Setelah itu, Abu Bakar mulai menyiapkan pasukan lain sebagai persiapan ketenteraan bagi pasukan Khalid. Kita dah masuk muka surat sebelahnya ya, Muslimah. Jadi, di sini Abu Bakar perintahkan kepada Khalid ibn Al-Walid pergi sana terlebih dahulu. Kemudian, tarik hati masyarakat, dakwah Islam kepada mereka. Jika mereka tidak mahu menerima Islam, maknanya pilihan kedua ialah mereka berdamai. Jadi bila berdamai maknanya ada pembayaran jizyah di situ. Namun kalau mereka tidak mahu berdamai, kemudian mereka mengajak untuk berperang, baru kita perangi mereka. Dan ada arahan-arahan lain yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada Khalid, iaitu jangan minta bantuan daripada golongan murtad, jangan paksa orang ikut dia, kan? Jangan paksa orang ikut dia. Kemudian perintahkan supaya mana-mana orang Islam yang Khalid ibn Al-Walid temui agar menyertai pasukan beliau. Daripada kemudian Abu Bakar di Madinah itu sendiri akan usaha untuk menghantarkan pasukan ketenteraan yang lain sebagai backup. Kan? Sebagai backup ataupun sebagai tentera di belakanglah untuk membantu misi ini agar Khalid ibn Al-Walid memiliki pasukan ketenteraan yang lebih besar. So ini plannya, itu rancangan yang diaturkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau menghantar misi ini, iaitu misi yang dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid untuk menakluki Iraq pada masa itu. Okey, jadi kita lihat di sini. Ada perselisihan pendapat berkenaan dengan bila daripada mana Khalid ibn Al-Walid berangkat. Sebab kalau kita rujuk kepada perbincangan kita pada sesi-sesi yang lepas berkenaan dengan Khalid ibn Al-Walid, iaitu misi beliau, dia berhenti misinya di mana? Di Yamamah. Jadi sekarang ada beberapa pendapat yang diperdebatkan oleh para ulama sejarah, sejarawan Muslim, iaitu Khalid ibn Al-Walid pada masa itu dia berangkat daripada mana? Adakah daripada Yamamah terus ke Iraq, ataupun daripada Yamamah dia balik ke Madinah terlebih dahulu, baru dia pergi ke Iraq. So ada dua pendapat di situ.
yang diperdebatkan oleh para sejarawan Muslim berkenaan dengan kisah ini. Jadi Muslimah, kita lihat di sini di muka surat 146 pada perenggan yang di atas sekali disebutkan begini, Al-Waqidi berkata, ahli sejarah berselisih pendapat mengenai keberangkatan Khalid. Ini ada yang mengatakan bahawa Khalid langsung berangkat dari Yamamah menuju Iraq. Okey, ada pendapat yang kata begitu, iaitu yang pendapat yang pertama kita. Ada pendapat yang kata Khalid daripada Yamamah pergi ke Iraq. Namun ada juga pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata begini, Khalid kembali terlebih dahulu ke Madinah. Daripada Yamamah dia kembali ke Madinah. Kemudian Khalid ibn al-Walid, apa yang dia buat daripada Madinah itu kan, dia pun mendapat arahan daripada Abu Bakar. Inilah yang mereka sebutkan dia dapat arahan daripada Abu Bakar untuk pergi ke Iraq. Jadi daripada Madinah dia pun pergi ke Iraq, yang mana disebut di sini berangkat menuju Iraq melalui jalan Kufah hingga sampai di sebuah kawasan yang bernama Herat. Namun di sini disebutkan kepada kita dengan pendapat Ibn Kathir rahimahullah, yang mana beliau kata pendapat yang pertama lebih masyhur. So sekarang kita ada dua pendapat yang Muslimah. Satu, mereka mengatakan bahawa ekspedisi ini bermula daripada Yamamah, iaitu Khalid ibn al-Walid bersama dengan pasukannya, iaitu Saki Baki, pasukan yang ada di Yamamah setelah beliau berjaya bersama dengan pasukannya menumpaskan Musailamah al-Kadzab itu kan. Kemudian daripada situ dia dapat arahan daripada Abu Bakar radhiyallahu an, terus dia pergi ke Iraq. Tapi kita juga ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Khalid ibn al-Walid dia pergi ataupun dia pulang ke Madinah terlebih dahulu. Daripada Madinah barulah dia pergi ke Iraq. Namun di sini kalau kita lihat pada kitab kita, Ibn Kathir beliau mengatakan bahawa pendapat yang pertama, iaitu daripada Yamamah ke Iraq, adalah pendapat yang paling masyhur. Namun di sana saya tidak menafikannya, ada pendapat-pendapat yang lain lah menerusi kepada rujukan saya dalam kitab-kitab yang lain. Sebab bila saya nak mengajar ni, saya tak baca saja kitab ini. Ada banyak lagi kitab-kitab sejarah yang lain saya baca untuk mendapatkan pendapat-pendapat yang lebih mantap lagi lah. Dan saya tidak menafikan di sana ada juga pendapat yang memilih pendapat yang kedua. Tapi kalau kita nak pegang kepada perbincangan yang ada dalam kitab kita ini kan, pendapat Imam Ibn Kathir, beliau kata pendapat pertama adalah yang lebih popular, iaitu daripada Yamamah terus Khalid menuju ke Iraq. Okey, baik, seterusnya kita juga ada perbincangan berkenaan dengan tarikh keberangkatan Khalid ibn al-Walid ke Iraq. Maka di sini diambil pendapat daripada Al-Madaini, yang mana beliau menyebutkan dengan sanadnya bahawa Khalid dia bergerak menuju Iraq pada bulan Muharram 12 Hijrah. Sekarang kita pun bulan Muharram bulan habis lagi. Bulan Muharram. Tarikh keberangkatannya bulan Muharram 12 Hijrah dan dia melalui jalan Basrah. Ini juga sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Melalui jalan Basrah. Ketika itu governor di sana, iaitu governor di Basrah kan, bernama Qutbah bin Atada As-Sadusi. Dalam kitab kita dia letak nama Qutbah bin Atada As-Sadusi. Tapi yang tepat, yang betul bila saya rujuk pada kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah yang bahasa Arab, namanya bukan Atadah, nama ayahnya bukan Atadah tapi Qatadah. Sila betulkan Muslimah. Nama ayahnya yang betul ialah Qatadah. Saya tak tahu, mungkin di situ ada kesilapan dari sudut typing katakanlah, biasalah kadang-kadang menulis salah ataupun kesilapan daripada sudut terjemahan. Namun yang nama ayahnya yang paling tepat kalau rujuk kepada teks bahasa Arab yang asal disebut sebagai Qutbah bin Qatadah. Bukan Atadah. Jadi sila betulkan di situ. Dan governor di Kufah adalah namanya Muthanna bin Haritha Al-Shaybani. Al-Muthanna bin Haritha Al-Shaybani. Itu adalah governor di Kufah. Tapi kalau governor di Basrah, namanya Qutbah bin Qatadah As-Sadusi.
Baik, di sini kita lihat je Muhammad bin Ishaq dia meriwayatkan dari Saleh bin Kaisan, Abu Bakar menulis surat kepada Khalid agar berjalan menuju Iraq. Maka bergeraklah Khalid menuju Iraq. Kemudian dia berhenti di beberapa kota seperti Bani Qiyah, Barusma yang ketika itu dikuasai oleh Jaban. Okey, yang ketika itu dikuasai oleh Jaban. Seluruh penduduk kota ini menuntut damai dengan pasukan Khalid dengan syarat mereka membayar upeti. Upeti itu maksud jizyah tadi lah sebanyak 1,000 dirham. Ada yang mengatakan 1,000 dinar. Baik, di situ tadi Muslimah daripada Bani Qiyah Barusma, okey, seperti Bani Qiyah Barusma yang ketika itu dikuasai oleh Jaban, namanya bukan Jaban, namanya adalah Haban. Haban, bukan Jaban. Saya rasa kesilapan sekali lagi lah mungkin daripada sudut taipan ataupun kefahaman dari teks asalnya. Okay, sila betulkan yang dikuasai oleh Haban, bukan Jaban. Jaban tu silap namanya Haban. Ha alif ba alif nun namanya. Jadi J tukar pada H. Okay, oleh Haban. Baik, di sini kita dapati Muslimah, penduduk yang ditemui oleh Khalid itu tadi kan, iaitu yang terdapat di kota Bani Qiyah, Barusma, mereka meminta perdamaian. Ya, mereka meminta perdamaian. Jadi mereka bayar 1,000 dirham. Atau juga ada pendapat yang mengatakan 1,000 dinar. Dan kesepakatan damai ini terjadi pada bulan Rejab, yang mana kesepakatan itu ditandatangani oleh Busbura. Namanya Busbura bin Saluba. Dan Khalid menerima perdamaian ini serta menuliskan untuk mereka jaminan keamanan. Jadi penduduk Bani Qiyah yang berada di kota Bani Qiyah dan juga Barusma settle. Okey, mereka nak berdamai, maknanya mereka tak peluk agama Islam. Tetapi mereka berdamai, kemudian mereka nak bayar jizyah. Yang mana ada perdebatan di situ sama ada 1,000 ataupun dirham, dan wallahu a'lam mana satu yang lebih tepat sebab tidak juga dinyatakan di sana. Okay, cuma dikata mungkin mereka bayar 1,000 dirham ataupun 1,000 dinar. Yang mana ditandatangani oleh ketua mereka sendiri iaitu Busbura. So, kisah ataupun berkenaan dengan kota Bani Qiyah dan juga Barusma selesai. Jadi, kita masuk kepada perbincangan di sebuah kawasan yang kita dapati agak tegang lah apa yang berlaku di kawasan yang berikutnya. Baik, jadi masuk Muslimah kepada kita punya subtopik yang berikut, iaitu penaklukan Ubullah. Penaklukan Ubullah atau kita lebih nama peperangan yang lebih masyhur untuk tempat Al-Ubullah ini ialah peperangan Dhatus Salasil. Okey, Dhatus Salasil. Jadi kita lihat di sini, kalau kita rujuk pada muka surat 146, Ubullah dia terkenal dengan nama Selat penduduk Sind dan India. Selat ini merupakan pertahanan bangsa Parsi atau Persia di situ yang paling kuat. Dan Raja Parsi pada masa itu namanya ialah Hormuz. Dipanggil ataupun digelar dengan Raja Hormuz. Dia ada satu kita nak panggil aktiviti boleh ke? Dia ada satu aktiviti ataupun satu kesukaan. Memang dia ni ganas sikit lah. Okay, raja bukan ganas sikit, ganas banyak-banyak. Dan dia dikenali sebagai raja yang sukakan kekerasan. Jadi dia ada satu sikap yang selalu memerangi penduduk Arab dan juga penduduk India melalui kawasan laut. Okay, dari bahagian lautan. Maka di sini Khalid dia tahu perangai raja ni begitu. Maka
pertama sekali sebelum dia pergi ke tempat Al-Ubulah ini, apa yang dibuat oleh Khalid? Khalid, dia tulis surat kepada beliau, iaitu Raja Hormuz. Khalid menulis surat kepadanya dan menerangkan maksud kedatangan beliau ke tempat yang nama Al-Ubulah itu tadi. Jadi, bila kita tahu kan, raja ni bukan raja yang relax, raja yang calm ke apa kan. Dia bukan raja yang tenang. Dia sukakan kekerasan dan keganasan. Jadi bila dia reply surat itu, maknanya bila dia balas surat itu untuk balas dengan peperangan, kita pun tak rasa mustahil lah. Dah memang perangai dia sedemikian. Sebentar ya, ada bunyi aeroplane ni. Kuat betul. Jadi kita pun tak rasa benda tu benda yang kalau dia nak perang, okey, memang itu perangai dia, maka berlakulah peperangan. Sebab dia nak balas dengan peperangan dan dia tak nak tunduk untuk melakukan perdamaian dengan tentera Khalid ibn Al-Walid dan dia nak mempertahankan kezaliman dia dan kekufuran dia. Jadi ya muslimah, sila rujuk pada muka surat yang berikutnya iaitu muka surat 147 di sini. Kita dapati beliau pun langsung mengirim surat Khalid kepada Shira bin Kisra dan Ardishir bin Shira. Setelah itu, Hormuz sebagai wakil Kisra segera mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dan mulai bergerak menuju Khazimah. Itu sebuah tempat yang berada di antara Jalan Basra dan juga Bahrain. Antara keduanya sekitar perjalanan 2 marhalah. Itu terdapat dalam footnote kita ya di bawah itu. Jadi kita lihat ya formasi pasukannya, maknanya dia susun. Raja Hormuz ni dia susun pasukannya berada pada 2 sayap, maknanya ada 2 bahagian, iaitu ada kanan dan kiri. Yang mana kita lihat pasukan Raja Hormuz di sebelah kanan dan kiri ada panglima tenteranya, iaitu Qubas dan Anushajan. Ya, Qubas dan Anushajan. Seluruh pasukan, tapi kita dapati di sini Qubas dan Anushajan, mereka berdua ini merupakan dari keluarga istana. Maknanya bukan masyarakat awam, bukan. Tapi mereka memang kita panggil kaum puak dia lah, kan? Qubas dan Anushajan ni. Dan kita dapati juga apa yang dia buat dengan pasukan dia ialah dia ikat seluruh pasukan tu dengan rantai. Okey, dia ikat seluruh pasukan dengan rantai. Tujuannya apa? Supaya tak satu pun di kalangan tenteranya ini melarikan diri. Dia nak mereka semua stay dalam peperangan itu. Tak ada yang melarikan diri. Sebab itu ya muslimah, peperangan ini kita panggil ia dengan Zatus Salasil itu tadi. Salasil ni ialah, maksudnya dalam bahasa Arab ialah rantai yang diikat. Ini kenapa peperangan ini masyhur dengan nama peperangan Zatus Salasil. Sebab tentera di kalangan Raja Hormuz semuanya dia ikat dengan rantai. Supaya apa? Mereka tidak lari dalam peperangan. Okey, supaya mereka tidak lari dalam peperangan. Jadi Hormuz ini kalau kita lihat pada perenggan yang kedua dalam muka surat 147, dia terkenal sangat dengan kebengisan dan kekejaman serta sangat kufur. Sebut begitu. Kan dia memang kejam, bengis dan sangat kufur. Meskipun demikian, dia dianggap bangsawan yang mulia di kalangan kerajaan Persia, iaitu Parsi kan. So di sini saya boleh simpulkan begini berkenaan dengan Raja Hormuz ini. Dia kalau dengan kaum puak dia, itu dengan orang-orang bangsawan dia memang mulia. Pemurah, baik hati kan. Tapi dia kalau dengan orang bawahan dia begitu zalim, bengis dan sangat-sangat tidak memikirkan keadaan orang di bawahan dia. Sebab itu dia sanggup merantai tenteranya. Tujuannya supaya mereka tidak lari. Tapi kalau kita fikir, kalau kau rantai tentera kau, macam mana diorang nak perang dengan baik kan? Betul tak? So di sini, dia adalah satu perkara yang bagi saya, perbuatan ataupun sikap yang mementingkan diri sendiri.
Sebab bagi dia nak menang. Okay, dia nak menang dalam peperangan ini. So, tenteranya yang ramai, dia akan pastikan tidak ada satu pun yang lari untuk mereka mendapatkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Jadi, kita lihat ya, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia cerita sedikit berkenaan dengan keadaan Raja Hurmuz inilah dalam kitab tu kan. Kalau kita lihat di bawah itu, dia cerita bahawa tradisi dalam kerajaan Persia di situ semakin tinggi derajat kebangsawanan seseorang, maka akan semakin banyak atribut perhiasan yang dikenakan. Maknanya dia semakin tinggi keadaan mereka, semakin banyaklah perhiasan-perhiasannya yang mereka kenakan. Sekejap ya, saya tak boleh cakap. Saya terpaksa berlawan suara saya dengan yang di atas. Saya sebenarnya dah lama nak cakap lah pasal benda ni, tentang kuliah kita ni di Masjid Kasim ni. Mungkin kalau sesiapa yang ikuti kuliah pada hari ini boleh sampaikan kepada teman-teman yang lain. Sebab saya lihat jumlah yang mengikuti kuliah secara online ni dia tak seramai kita ada kuliah secara fizikal. Mungkin saya boleh tegur sedikit di sini. Sebab apa yang saya concern ialah kuliah kita ni kitabnya ditaja, disponsor oleh seorang jemaah. Jadi ramai yang telah mendapatkan kitab untuk kelas kita ni secara percuma. Dan saya tahu jumlahnya bukan sedikit kalau nak dibandingkan dengan mereka yang ikuti kuliah kita pada hari ini. Okay. So saya harap boleh dapat disampaikan pesanan saya ini kepada semua muslimah yang telah mengambil kitab tersebut secara percuma. Ya, bila kita dah ambil kitab pengajian ini secara percuma, ada amanah setelah kita ambil kitab tersebut. Niat yang sponsor untuk kelas ini ikhlas, bagi saja ikhlas sebab tu dia sponsor kitabnya. Alhamdulillah. Cuma yang saya nak berikan nasihat ya kepada muslimah yang pada awalnya register, yang kemudian ambil kitab secara percuma atas dasar sponsorship lah daripada muslimah yang menaja kitab itu, ada amanah, iaitu ikuti pengajian. Saya tak paksa orang ikuti pengajian ini, tidak. Tapi bila kita dah ambil kitab ini secara percuma, ya, ada amanah yang perlu kita laksanakan, iaitu ikuti pengajiannya. Jangan dah ambil kitab, kemudian simpan kitab tak datang kuliah. Jangan begitu. Kan? Seboleh mana usahakan untuk terus-terusan ikuti pengajian. Itu amanahnya bila dah dapat kitab. Kadang-kadang itu juga masalah kita ni muslimah. Bila kita dapat sesuatu yang percuma, we take things for granted. Sebab apa? Kita rasa kita tak keluarkan duit untuk kuliah itu. Kan? Jadi bila ada dapat sesuatu yang percuma ni, sebab saya tahu kitab ni tak murah. Kitab ni ada harganya yang perlu dibayar. Okay? Jadi mereka yang dah dapat kitab percuma tu, saya tak rasa 11 orang ataupun 12 orang yang dapat kitab itu secara percuma. Tapi ada mungkin berpuluh. Kan? Berpuluh. So, ada amanah yang anda pikul ketika anda ambil sebuah kitab secara percuma. Maknanya dia tak datang begitu sahaja. Tak diambil begitu sahaja. Jadi pastikan amanah itu terus berlangsung. Okay, ikuti pengajian dengan konsisten lah dengan kitab yang telah ada. Sebab saya tak berapa, jangan ambil sesuatu kan orang dah bagi kita, kemudian kita tak gunakan, kita tak ikuti pengajian. Itu benda yang tak seharusnya berlaku lah. Jadi kita sebagai seorang muslimah ni amanah lah ya, dengan apa yang dah kita peroleh, dengan satu kesanggupan yang dah kita. Sebab bila once kita register untuk satu kuliah ke apa kan, dia ada amanah ataupun ada masa yang nak kita peruntukkan. Komitmen bagi saya. Sama macam saya sebagai seorang guru. Bila saya kata saya nak mengajar, maknanya ada komitmen yang saya berikan ya untuk kuliah ini. Jadi sama-samalah. Mungkin boleh diberikan pesanan ini. Saya pun dah cakapnya secara live. So kalau ada di kalangan muslimah-muslimah
yang ada kawan-kawannya tak ikuti tapi dah ambil kitabnya, sampaikan kepada mereka, ya, supaya terus amanah dengan apa yang telah diambil. Jangan nanti tiba-tiba ke akhirat nanti kena dipertanggungjawabkan kan, dah ambil kitab buat apa? Macam tu nanti Allah tanya. So ini peringatan saya lah untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Ustazah tak marah, ya, bukan Ustazah marah. Bukan Ustazah kata kenapa tak ikuti kuliah saya, bukan gitu. Cuma saya nak ingatkan, ini satu nasihat kepada semua kita. Mana-mana kuliah pun, kalau kita dah ambil kitabnya, kalau kita dah ambil amanah untuk ikuti. Jangan kita suka hati buat apa yang kita ni. Sebab bukan kuliah ni saja, ada juga kuliah-kuliah tempat lain lah kadang-kadang berlaku sedemikian. Jadi bila ada orang dia sponsor kitab tu, maknanya bagi dia nak pahala kan orang ikuti. Bagi saya dia tak dapat pahala, cuma kita ni yang dah ambil tadi. Apa yang kita buat dengan kitab yang dah kita ambil secara percuma tersebut? Kan? So jangan diabaikan lah, jangan diambil remeh tentang sesuatu yang dah kita peroleh. Jadi teruskan dengan amanah-amanah yang ada, yang telah kita dapat tu tadi. Okey, baik, kita teruskan dah. Itu kita panggil selingan lah daripada apa yang kita pelajari hari ini. Okey, baik. Seterusnya ya Muslimah, kita berbalik kepada perbincangan kita berkenaan dengan peperangan Zatus Salasil di sini. Bila dia ikat tentera dia tu kan, kemudian kita dapati dia adalah orang yang zalim. Raja Hurmuz ni lah orang yang zalim, orang yang tidak memikirkan berkenaan dengan orang di bawahannya, sampai sanggup mengikat tenteranya sendiri. Dan kita dapati dalam peperangan ini dia tewas. Okey, dia tewas. Tentera Khalid ibn Al-Walid ada 18,000 orang. Dan pada masa itu, ketika berada di medan peperangan, Hurmuz ini, dia dengan penuh kesombongannya, dia nak berlawan dengan Khalid terlebih dahulu. Maknanya peperangan itu tak terus berlaku daripada tentera dia dan juga tentera Khalid terus bertembung begitu, tidak. Tapi bagaimana awal permulaan berlakunya peperangan inilah, dia sendiri turun daripada kuda dia, kemudian dia nak adu kekuatan lah, maknanya beradu kekuatan dengan Khalid. Jadi Khalid, dia kan berani kan, Khalid ni bukan sebarangan panglima perang. Bagi dia, okey, kau nak lawan dengan aku one to one, okey fine, kita lawan. So di sini kita dapati, saya nak ringkaskan kisahnya. Khalid ibn Al-Walid, dia berjaya menewaskan Hurmuz, iaitu merupakan panglima perang kepada pasukannya. Jadi bila Hurmuz ni dah tewas, dah mati kan, pasukan tentera dia jadi lintang pukang lah. Masalahnya sekarang, bolehkah mereka lari? Tak boleh lari. Kenapa tak boleh lari? Sebab mereka telah diikat. Mereka telah diikat. Nak tak nak, mereka kena perang dalam keadaan yang begitu. Ya, dalam keadaan yang sedemikian. Tak boleh nak ke mana. Cuma kita dapati, siapa tadi? Yang siapa tu? Qubas dan juga Anushajan, yang merupakan panglima perang, di sayap kanan dan kiri, mereka berjaya melarikan diri. Mereka biarkan tentera mereka tu yang dalam keadaan terikat, mereka biarkan mati semua dalam keadaan yang begitu di dalam peperangan tersebut. So ini ya Muslimah, kita lihat begini, keadaan peperangan itu dia berlaku dalam satu situasi yang mana panglima perang yang ketuanya dan juga Qubas dan Anushajan tadi kan, tak fikirkan apa yang akan berlaku pada tentera mereka bila mereka ikat. Mereka larikan diri. Dan bahkan Raja Hurmuz tewas di tangan Khalid ibn Al-Walid. Tapi bagaimana keadaan tentera dia? Dia tak fikir, mereka tak fikir. Namun, yelah, memang peperangan itu, kalau dah lihat dalam keadaan yang sedemikian, peperangan memanglah akan berpihak kepada tentera Muslim. Sebab situasinya sedemikian. Jadi, berlakulah, saya tak ceritalah, nanti boleh baca sendiri ya Muslimah dalam peperangan ini, yang mana tentera Muslimin pada masa itu bila mereka menang mereka dapat banyak harta rampasan perang. Banyak harta rampasan perang yang mereka peroleh.
Dan menariknya di sini ya, kita dapati di perenggan yang terakhir pada muka surat 148, yang di atasnya tu nanti boleh baca sendiri ya Muslimah, boleh baca sendiri. Sebab yang di atas tu dia cuma ceritakanlah apa yang mereka peroleh dalam peperangan ini. Cuma yang penting, poin yang penting ingin saya tekankan di sini lah, Khalid ibn al-Walid berjaya menumpaskan pihak musuh dan beliau memperoleh banyak harta rampasan perang daripada peperangan Zatus Salasil ini. Okey, Zatus Salasil ini. Jadi dalam peperangan ini bila dah menang semua kan, di kawasan Iraq itu ada golongan petani. Tapi Khalid dia tak ganggu golongan petani ni. Maknanya dia tak ada, kita dah menang tempat ni, semua pertanian kena berikan kepada kita. Khalid tak ganggu. Khalid tak kata gitu kepada mereka. Jadi Khalid cuma lepaskan, biarkan saja para petani. Kerana apa? Mereka tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Dan tidak pula mengganggu anak isteri mereka lah. Maknanya diorang pun tak ikut perang, mereka fokus dengan pertanian mereka, biarkan saja. Kita tak perlu nak rampas pertanian yang ada di kawasan itu. Jadi sebab yang diperanginya hanyalah pasukan Persia sahaja, pasukan Parsi sahaja. So habislah ya kisah berkenaan dengan peperangan Zatus Salasil ini di sini. Begitu maknanya senang kita kata peperangan itu berpihak pada tentera muslimin dan tentera muslimin memiliki banyak sangat harta rampasan perang sehingga kalau saya nak bacakan di situ, sehingga ketika dikumpulkan banyaknya harta rampasan tersebut sepenuh pikulan 1000 unta. Maknanya kalau nak bawa balik ke Madinah tu semuanya memerlukan kepada 1000 ekor unta untuk pikul bawa pulang ke Madinah. Maknanya banyak sangat harta rampasan perang yang mereka peroleh dalam peperangan Zatus Salasil ini. Okey Muslimah, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan ini? Ataupun daripada misi yang diketuai oleh Khalid ibn al-Walid. Kita dapati begini Muslimah. Bila kita nak menakluki sesuatu ni kan, kita perlu gunakan hikmah dan budi pekerti mulia. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau menghantar pasukan Khalid ibn al-Walid untuk menakluki Iraq, pesanan dia ialah tarik hati masyarakat. Tarik hati masyarakat ini bukan Abu Bakar kata beri duit kepada mereka, tidak. Tetapi dengan penuh hikmah, memperkenalkan Islam kan, dan juga dengan budi pekerti kita yang mulia, itu dengan akhlak diri kita. Tarik hati masyarakat begitu. Dan perang adalah jalan yang terakhir. Itu jalan yang terakhir. Kita tak guna jalan peperangan. Ya. Dan apa yang dilakukan ataupun yang dipesan oleh Abu Bakar radhiyallahu an di dalam misi ini ialah merupakan sesuatu yang dituntut dalam agama kita. Maknanya begini Muslimah. Dalam kehidupan kita ini, ya, kita nak buat apa-apa, kan, kalau kita nak selesaikan apa-apa masalah, dia bukan dengan jalan kekerasan. Pertama sekali, dia bukan dengan jalan kekerasan. Selama mana kita boleh gunakan jalan kelemah lembutan, jalan yang penuh hikmah, budi bicara, kan? Gunakan. Jangan bila nak settlekan satu isu, terus kekerasan kita gunakan. Kerana apa? Jalan kekerasan dia tidak semestinya menyelesaikan masalah. Kalau masih lagi boleh bincang, kita bincang. Ya, kalau masih lagi boleh untuk kita berikan ataupun kita dapatkan jalan perdamaian, gunakan jalan perdamaian itu. Jangan terus-terus kita nak gunakan jalan yang kasar. Itu bukan ajaran agama kita. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita begini Muslimah. Okay. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan li ghairih. Tapi ada jugalah di kalangan para ulama yang menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Tapi tak apa, saya dah sebutkan di sini. Hadisnya ada di kalangan para ulama yang menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif. Jadi nanti tak adalah orang nak kata pada saya, so Sakinah guna hadis dhaif. Tak adalah kan begitu kan? Sebab saya dah sebutkan begini.
Cuma ada juga di kalangan para ulama hadis yang mengatakan hadis ini adalah hasan. Sebab itu saya rasa terbaiklah kalau saya sebut hadis ini adalah hasan li ghairi. Okey. Jadi apa kata Nabi? Nabi kata innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum. Kita ni muslimah, okey, kita tidak boleh menguasai, menakluki manusia ataupun menarik hati manusia dengan apa? Dengan harta kalian. Itu pesan Nabi. Kita tak boleh nak mentang-mentang kita banyak duit, contohnya kan, kita nak takluki semua orang dengan duit kita. Tak boleh begitu. Tetapi Nabi pesan begini kepada kita. Walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Tapi kalian boleh menakluki hati manusia. Bagaimana? Dengan wajah kalian yang ceria, wajah kalian yang manis dan juga husnul khuluqi, akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik. Ini pesan Nabi. So kita tak boleh, sebab tu tadi saya kata, daripada apa yang berlaku dalam perbincangan yang kita tampilkan ya pada hari ini berkenaan dengan misi yang dibawa oleh Khalid ibn al-Walid itu. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu an pesan sedemikian kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an? Kerana kita tak boleh nak takluki hati manusia dengan jalan kekerasan. Ataupun kita berikan duit. Tak boleh. Tapi jalan yang pertama sekali ialah akhlak kita bagaimana. Ya? Budi pekerti kita ni bagaimana? Kalau akhlak kita baik, budi pekerti kita mulia, insya-Allah orang yang ada di sekitar kita mereka dapat bersama dengan kita. Maknanya kepercayaan itu ada dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau kita tiba-tiba jumpa orang, kan kita tiba-tiba jumpa orang dengan akhlak kita yang tak berapa baik, dengan wajah kita yang masam, dengan satu mungkin dengan kata-kata yang menyebabkan orang tak berapa suka. Sebab first impression is very important. Okay? First impression sangat penting bila kita bertemu dengan orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi, Khalid ibn al-Walid dengan pasukan tentera datang ke tempat orang, kan? Sebab itu tak boleh tiba-tiba terus perang. Mesti ada first impression yang baik untuk kita dapatkan sebuah kawasan ataupun untuk kita berdamai dengan orang yang ada di tempat itu. Sama jugalah kita kan dalam hidup kita ni. Bagaimana orang melihat diri kita? Jika orang melihat diri kita ni dengan akhlak yang mulia, dengan wajah yang manis, kan? Di situ, adakah kita perlu menggunakan jalan kekerasan bila kita nak solve apa-apa problem? Tak perlu. Usaha terlebih dahulu dengan akhlak yang mulia yang ada pada diri kita. InsyaAllah, apa-apa masalah, dia akan settle. Ya, dia akan settle. Tapi kalaulah tak selesai ke apa kan, barulah kita guna. Maknanya bukan saya kata kena guna jalan keras, bukan gitu, tidak. Tapi ada jalan-jalan yang lain. Okay, yang boleh kita gunakan mungkin daripada sudut, kalau maksud saya jalan keras ni ialah report polis ke apa-apa kan, guna lawyer, okay, bawa pergi mahkamah dan sebagainya. Mungkin jalan yang sedemikian. Itu maksud kita jalan keras lah ikut kepada konteks kita pada hari ini. Bukan suruh bunuh orang, bukan gitu. Tapi maksud saya guna jalan yang selainnya ialah kita bawa kepada pihak atasan, bawa kepada pihak yang lebih berautoriti untuk membantu kita menyelesaikan isu itu. Mungkin sedemikian. So maknanya sebelum kita gunakan jalan-jalan yang sedemikian ialah usaha dengan cara yang baik, ya, sebelum kita usaha dengan terus-terus naik kepada satu cara yang keras ataupun satu cara yang kasar tu tadilah, yang saya sebutkan pergi kepada pihak yang lebih berautoriti. Sebab begini juga saya nak kongsikan hadis Nabi yang ini, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa pesan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha di sini Muslimah? Nabi kata begini, innar rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan, iaitu hikmah ni, dan kita gunakan jalan yang baik, ya, la yakunu fi syai'in illa zanahu.
tidaklah bila kita letakkan pada sesuatu, dia akan mencantikkan situasi. Okay, dia akan mencantikkan situasi. Sebab tu bila kita gunakan satu jalan yang lemah lembut dengan akhlak kita, dengan budi pekerti yang mulia, dia akan mencantikkan situasi itu. Namun, Nabi pesan begini kepada kita muslimah. Wala yunza' min syai'in illa syanahu. Dan kelemah lembutan itu ataupun hikmah di sini tidaklah melainkan kalau kita tarik ia daripada sesuatu. Melainkan apa? Ia akan merosakkan. Ia akan memburukkan keadaan. Jadi sebab itu penting. First kali approach kita bagaimana untuk sesuatu isu itu ialah dengan akhlak diri kita. Ya, dengan akhlak diri kita. Barulah cantik. Sesuatu itu dapat kita selesaikan. Okey, itu yang pertama. Baik, kita lihat kepada yang kedua. Yang kedua yang kita pelajari pada hari ini ialah kezaliman tidak membawa kepada kemenangan. Betul tidak? Kezaliman tidak bawa kepada kemenangan. Kalau kita jadi orang yang zalim, kan, yang mana kita rasa kita ni kuat, kita rasa kita ni ada power, kita ada kuasa. Tapi kalau kita kuat, kita ada kuasa, namun kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki, kan, kekuasaan dan kekuatan yang kita miliki, kita letakkan kezaliman padanya, ia tak menjamin apa-apa muslimah. Ya, ia takkan menjamin apa-apa dalam kehidupan kita ini. Sama sebagaimana yang berlaku kepada Raja Hormuz itu tadi. Dia zalim kepada tenteranya. Dengan apa? Dia ikat tenteranya itu tadi. Dengan rantai besi tau. Bukan rantai sembarang. Dengan rantai besi diikat. Adakah itu menjamin kemenangannya sebab apa? Dia tak nak tentera dia lari. Tidak. Dia tak menjamin kemenangan bagi diri dia. Ya. Atas dasar itu ya muslimah, kita ini dalam hidup kita, jangan sesekali kita letakkan kezaliman dalam diri kita ini. Ataupun berlaku zalim kepada orang lain. Apa pun kekuatan kita, apa pun kekuasaan kita, siapa pun kita. Ya, mungkin kita seorang ibu, kita rasa kita berkuasa untuk menguasai anak-anak kita. Kita rasa kita seorang isteri, kita rasa kita ada power untuk kuasai suami kita. Lalu kita buat kezaliman-kezaliman yang kita rasa kita berhak untuk buat perkara itu. Namun, sesuatu yang kita kuasai dengan kezaliman, ia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan di akhirnya. Hasilnya selalunya tidak bahagia. Okay, jadi kita jangan rasa bila kita ada kuasa, kita ada kekuatan, kita buat sesuka hati kita, lalu kita menzalimi orang lain yang ada di sekitar kita. Kerana apa? Menzalimi orang lain adalah haram hukumnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pesan kepada kita berkenaan dengan kezaliman ini. Ini hadis kudusi ya muslimah. Nabi kata kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan apa? Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mengharamkan kezaliman atasnya. Maknanya Allah tidak zalim. Dan Allah haramkan sifat dan sikap itu pada dirinya, padanya. Okey, pada zat yang ada dirinya. Allah haramkan hal itu. Lalu apa kata Allah dalam hadis ini ya? Allah kata gini, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram ke atas kalian. Maknanya Allah jadikan kezaliman tersebut haram ke atas kita ini sebagai hamba Allah. Kerana apa? Allah mengharamkan ia pada dirinya. Pada zat yang ada pada dirinya. Ya. Jadi Allah kata gini, fala tazalamu. Janganlah kalian saling menzalimi. Kerana apa? Aku haramkan ia ke atas kalian. Jadi makna bila ia adalah sesuatu yang Allah haramkan, bila kita buat, ia adalah dosa besar.
Ya, ia adalah dosa besar. Tidak boleh menzalimi orang lain. Cuba rujuk dalam surah Hud ayat yang ke-18 muslimah. Ya, buka Al-Quran, rujuk dalam surah Hud ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Allah pesan kepada kita begini muslimah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ya, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah. Maknanya Allah laknat orang yang orang-orang yang zalim. Okay, ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Allah laknat orang yang melakukan kezaliman. Kalau saya nak terjemah dalam bahasa saya lah, Allah laknat orang yang buat hal-hal yang zalim ini ke atas orang lain. Jadi kita dah ada banyak, sebenarnya ada banyak dalil-dalil yang lain untuk menunjukkan atau membuktikan kepada kita sebagai seorang muslimah tidak boleh sesekali menzalimi orang lain. Satu, kerana apa? Ia adalah perkara yang Allah haramkan. Dua, kerana apa? Kerana orang yang buat perkara-perkara yang zalim, Allah laknat dia. Kita nak ke buat perkara yang haram? Tak nak. Kita nak ke mendapatkan laknat Allah? Tak nak. Sebab laknat Allah ke atas seseorang, itulah yang menjadikan dirinya tidak bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata apa? Ada dua pintu yang mana Allah percepatkan azabnya di atas muka bumi ini. Apa dia? Yang bila kita buat. Yang Allah, bila kita buka pintu itu, maknanya bila kita buka pintunya, maknanya kita buat perkara tersebut. Nabi kata, al-baghi, kezaliman. Kita buat zalim, Allah akan percepatkan azabnya di dunia. Tak perlu tunggu kita mati, tak perlu tunggu kita di akhirat. Tapi Allah percepatkan hal itu di dunia. Sebab itu, antara perkara yang Nabi pesan kepada Muaz, ya, ketika Nabi nak hantar Muaz ke Yaman, antara perkara yang Nabi pesan kepada Muaz ibn Jabal yang mengetuai delegasi itu ke Yaman, Nabi kata begini kepada Muaz, ittaqi da'watal mazlum. Takutilah engkau dengan doa orang yang dizalimi. Ini pesan Nabi kepada Muaz. Kerana apa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana sesungguhnya doa orang yang dizalimi antara dia dan Allah, doa dia yang dipanjatkan kepada Allah tidak ada hijab. Doanya tidak ada hijab. Maknanya apa muslimah? Allah angkat doa itu, Allah kabulkan doanya. Jadi kita ni, kalau kita sesuka hati kita menzalimi orang lain, ya, bimbang-bimbang, kenapa? Antara sebabnya mungkin kita tidak bahagia, kita susah dalam hidup kita, kerana kita terkena doa orang yang kita zalimi itu tadi. Jadi hati-hati muslimah dengan setiap tingkah kita, perlakuan kita, tutur kata kita. Sebab kadang-kadang kita rasa menzalimi orang lain ini hanya berlaku pada tindakan dan perlakuan kita. Tapi ramai antara kita yang terlupa. Kadang-kala kezaliman itu berlaku melalui tutur kata kita yang kita sampaikan kepada orang lain. Ya, tutur kata yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi banyak perkara yang perlu kita jaga berkaitan dengan hal yang menzalimi orang lain itu tadi. Perbuatan kita, tutur kata kita, kan, tindakan-tindakan yang kita buat, hati-hati. Kerana apa? Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Okey, itu sahaja muslimah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada mereka yang konsisten mengikuti kuliah saya di Masjid Kasim, terutamanya yang online ni kan. Walaupun rasa macam lemau ke apa kan, nak ikut kuliah ke apa, kadang hujan dan sejuk, kadang nak bangun pun lewat ke apa kan. Tapi tak apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati masanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga berkati usahanya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berkati ilmu yang kita peroleh pada setiap sesi yang kita ikuti. Okey, baik, itu sahaja pengajian kita untuk hari ini.
Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.